Lagi pula yang kita minta ni bagus. Minta kita berada di bawah naungan Allah. Di padang mahsyar besok mana ada naungan selain daripada naungan Allah. Hanya 7 golongan yang akan berada di bawah naungan itu. Kan senang mereka ni golongan yang selamat. Tak nak selamat. Tak salah pun tak nak baca yang tu. Kan? Doa-doa ni tuan-tuan, doa ni nak kena faham betul. Kan? Doa bukan mesti yang kita nak baca dia daripada Quran, daripada hadis. Bukan mesti. Tapi ada fahaman kata mesti. Tak apalah pegang fahaman tu senyap. Kan? Salah pegang fahaman tu lorat. Kacau orang. Cuma kita kata terbaik doa daripada Quran. Tu nombor 1. Faham yang tu. Nombor 1. Nombor 2, doa daripada hadis-hadis yang sahih. Bagus daripada yang lemah. Itu kategori nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita mengguna kitab Bidayatul Hidayah susunan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai muka surat 23. Muka surat 23, baris yang kelima daripada atas. Kata Imam Ghazali, kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan. Seterusnya, iaitu berkaitan dengan perkara yang berlaku ketika kita berwuduk, iaitu menyapu kepala. Bukan basuh, tapi sapu. Macam mana cara sapu dia? Iaitu ratakan seluruh bahagian kepala dengan sekali sapu. Jadi sekali sapu tu kena habis satu bahagian kepala kita ni. Maksudnya semua. Sampai belakang, mai balik macam tu. Itu dia punya cara sapuan. Sekali sapu. Jangan bawa sat dia tempek macam tu. Sekali dia ambil pula air yang kedua, pergi kat tengah pula. Boleh. Tapi ini kita terang yang satu-satu dulu. Macam mana cara dia? Iaitu macam yang Imam Ghazali kata, sekali sapu tu habis satu kepala kata. Baik. Iaitu dengan membasuh kedua tanganmu, lalu engkau temukan ujung jari-jari kedua tanganmu itu. Ambil air mutlak, kan? Lepas tu buat macam tu, dan kau letakkan keduanya pada bahagian depan kepala. Depan kepala itu kawasan ubun. Atas pada dahi. Nama dia ubun. Jadi daripada situ, kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Temu tu jangan pisah. Kan? Jangan pisah dia, bertemu sampai belakang tu. Setelah itu engkau kembalikan, patah balik. Kembalikan semula kedua tanganmu itu ke hadapan, patah balik. Jangan duk angkat tangan tu. Dah sampai ke belakang, patah balik. Ini baru dihitung satu kali sapuan. Itu nama dia sapuan yang disebut atas tu. Atas disebut
titik, lepas tu macam mana cara dia habaq tak sah ni. Tu baru sekali. Maka engkau buat seperti itu 3 kali. Kali kedua, kali ketiga, buatlah macam tu. Begitu. Jadi, ulama-ulama mazhab Syafi'i pun mencadangkan supaya kita buat macam tu. Supaya keluar daripada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah apa. Ba'dir ra'si maksudnya mana-mana bahagian kepala. Kita ambil ayat mutlak, tempek belah sini pun tak apa, tengah pun tak apa, belah sini pun tak apa, belakang pun tak apa. Sunat 3 kali. Buatlah dekat tempat yang sama ataupun tempat lain asal kawasan kepala. Ini pendapat mazhab Syafi'i, tetapi mazhab lain kata macam yang Imam Ghazali tulis kat kitab ni. Ambil yang tu elok. Pasal apa? Pasal tak ada siapa nak selisih dah. Begitu. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, ini cadangan ulama. Bukan mai daripada Nabi tahbak dah, daripada awal. Ini sambung dia. Ini sampai kepada keadaan kita nak menyapu kepala. Sebelum kita dah sebut dah. Ini doa-doa ni bukan mana-mana riwayat. Mereka tanya pula, ni hadis apa riwayat. Yang ni ulama cadangkan untuk kita nak membaca. Kalau tak baca sudah senyap. Mulut tutup. Tu cerita dia. Beduk riuh apa ni, duk apa pun dia serabut pada otak orang. Anak buat sila, tak mau sudah. Gitu je. Baik, apa doa yang dicadangkan oleh ulama? Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Artinya, ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah kepadaku berkat-Mu. Dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Baguslah baca yang ni daripada sembang. Daripada mengumpat, ada orang duduk tengah ambil ayat semayang, mengumpat. Tengah-tengah ambil semayang, dengar azan tak apa sedap. Komplain dah. Tuhan tengok belakang tu, dia sembang macam tu, tengah duduk ambil ayat semayang. Bagus kita sibukkan dengan zikrullah. Kita baca yang ni. Dah, saya tak macam tu, tak apa lah, ikut suka. Nak baca ke tak? Tak mau. Tak mau sudah. Tu dia. Supaya kita sibuk dengan membesarkan Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Lagi pula yang kita minta ni bagus. Minta kita berada di bawah naungan Allah. Di padang mahsyar besok mana ada naungan. Selain daripada naungan Allah. Hanya 7 golongan yang akan berada di bawah naungan itu. Kan senang mereka ni golongan yang selamat. Kita nak selamat. Tak salah pun kita nak baca yang tu. Kan? Doa-doa ni tuan-tuan, doa ni nak kena faham betul. Kan? Doa bukan mesti yang kita nak baca dia daripada Quran, daripada hadis, bukan mesti. Tapi ada fahaman kata mesti. Tak apalah pegang fahaman tu senyap. Kan? Salah pegang fahaman tu lorat. Kacau orang. Cuma kita kata terbaik doa daripada Quran. Tu nombor 1. Faham yang tu? Nombor 1. Nombor 2, doa daripada hadis-hadis yang sahih. Bagus daripada yang lemah. Itu kategori nombor 2. Jadi kalau mai soalan, boleh tak kita nak baca doa yang bukan daripada Quran hadis? Jawab dia boleh. Kalau saya nak reka boleh ke? Dalam keadaan doa daripada Quran, daripada hadis ada yang terbaik, tak payah duk reka lah. Kan? Tapi sekiranya ada yang kita ingin minta
Ada suatu yang kita hajat, yang kita duk cari dalam Quran ke hadis ke, tak ada ayat tu. Tapi ada sesuatu, doa dengan doa sendiri. Tak ada masalah apa. Kan? Ni anak nak masuk periksa, isteri tak berapa sihat. Duk cari dalam Quran. Ambil kamu satu-satu pergi duk terjemah pula. Ni bukan dia, ni bukan dia. Buang masa lah. Cuma ada adab doa. Ambil semayang, ada qiblat, tu ada adab dia tu. Kan? Lepas tu, mula dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat kepada Nabi, keluarga, sahabat dia. Tu tak apalah. Doalah, Ya Allah, Engkau maha mengetahui, Ya Allah. Anak ni nak ambil periksa, Ya Allah. Ni kali ke-15 dah. Kan? Sampai kementerian kata tak boleh dah. Kan? Ni bagi peluang ke dia. Contoh begitu. Lepas tu isteri ni, Ya Allah, tak apa sihat, aku pun lebih kurang dia. Macam tu kan? Salah ke doa macam tu? Tak ada salah. Jangan doa permusuhan. Jangan doa khianat. Ya Allah, biarlah surah ni tak apa lama. Nampak? Yang ni kena pelekoh tu kepala dia kalau kita dengar. Orang minta baik-baik, apa salahnya? Begitu. Baik. Itu berkaitan dengan menyapu kepala. Seterusnya, kemudian engkau sapu kedua telingamu secara serentak, luar dan dalam dengan air yang baru. Ambil ayat lain. Dia tak ada basah lembat-lembat lagi yang pala punya. Ambil yang baru. Dia begitu. Buang air yang tersisa di tangan selepas sapu kepala tadi tu. Buang. Macam mana cara nak buang? Pi ke, kalau kita ambil sembahyang kat paip. Tangan kita ni pi ke paip tu, dah kena air baru ke buang lah. Dapat air baru. Begitu. Kalau kolah lah. Dan masukkan kedua telunjukmu ke dalam lubang. Masuk ke dalam lubang, jangan duk tojoh sampai tak nampak jari langsung. Kan? Fikir-fikirlah, faham-faham, kita semua dah tua cerdik dah. Kan? Bila tarik dia keluar meramu-ramu. Ni sampai berapa bulan punya tak korek tu. Jangan buat macam tu. Kan? Orang tengok dan dia kata aku mayang kat rumah. Kan? Tak rosyok lagi mayang lagi duk terbayang benda tu. Kan? Kalau semayang duk terbayang benda tu, mayang kat rumah pun serupa. Jenis nak terbayang benda tu kan. Begitu sudah bayang dah, mayang. Begitu. Tapi taklah macam tu. Maksudnya masuk kan, sekadar yang kita kata bila masuk jari ke dalam lubang telinga tidak membatalkan puasa. Gitu aja. Jangan duk tojoh sampai kena gendang telinga tu. Kan? Tojoh keluar darah. Dia. Ni mengaji tak apa faham tu masalah dia, jadi menyusahkan diri dia dan orang lain. Kan? Pergi duk tekan habis semua dalam tu pecah. Sikit je masuk dalam lubang tu. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari. Ni ibu jari ni luar. Masuk dalam tu, telunjuk kita ni masuk, pusin. Dia begitu. Dan ketika itu bacalah doa yang disarankan ini. Jadi telinga juga dalam keadaan yang kita sebut sebagai sapu. Kepala sapu, telinga sapu. Cara sapu kepala tadi. Telinga, ini pula dia kata macam tu. Kan? Telunjuk masuk dulu kat lubang tu, lepas tu pusing. Masa tu kita baca apa? Disarankan kita membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku, akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Abrar, daripada
Daripada apa? Daripada bir, baik. Abrar, kebaikan. Orang-orang yang baik. Jadi, banyak manfaat ni. Ketika mana kita berwuduk, kalau kita macam ni punya doa amal, sudah pasti wuduk kita insya-Allah sempurna. Kalau tak baca, tak dosa. Kan? Tak baca apa nak dosa, Nabi tak baca. Kita bimbang apa dia? Wuduk kita tidak sempurna. Nak cepat sudah. Cepat tu tarik kan, simbah habis, mercit habis kepada kawan. Lepas tu telinga ni pula, kan? Jadi kalau sapuan maksudnya telinga keseluruhan, sapu telinga. Kalau nak cepat, betul lah telinga ni dia tak termasuk daripada yang dikatakan rukun wuduk tu, tapi kita nak pahala kat situ. Kalau ada bahagian yang tak kena, maka tak dapat pahala. Dia begitu. Jadi ini antara kebaikan bila kita membaca doa-doa tatkala berwuduk, apa dia punya kebaikan dia? Insya-Allah wuduk kita akan sempurna. Bila sempurna, tengoklah hadis-hadis yang Nabi sentuh tentang ganjaran apabila wuduk seorang itu sempurna. Begitu. Apa kalau ada sehari masa kita share. Hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan sempurna wuduk seseorang. Maka ketika menyapu telinga, masa tu kita baca supaya telinga kita ni jenis tak bantah, jenis tak ketegak, jenis mau turut kata, masuk kata-kata yang baik. Jadi rasa kalau diri kita ni berapa banyak kita dengar dan berapa banyak yang kita menentang, jenis tak berapa seronok dengar baik-baik ni, rajin baca yang ni. Kuliah baik-baik dia tak apa nak percaya. Nasihat yang elok-elok dia tak apa nak terima. Baca ini. Baca ini. Tarik telinga dia suruh dia baca. Tak salah sampai macam tu. Habang sudah. Dah tarik telinga aku. Tak payah duk tarik telinga dia. Orang habang saja. Supaya dia faham betapa perkara ini penting. Apa dia? Dengar perkataan yang baik-baik, yang elok-elok. Al-qaul. Maksudnya benda yang baik, nasihat, tunjuk ajak, majlis ilmu. Supaya kita dapat terima. Berapa banyak kuliah yang kita dengar tapi tak mau terima. Berapa banyak nasihat kita dengar tapi tak mau terima. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau begitu, elok dia amal yang ni. Dia amal lama-lama insya-Allah. Allah Ta'ala akan buka minda dia, kepala otak dia supaya dia sedar dan faham. Maka kalau begitu berlaku insya-Allah aman, sejahtera, sentosa. Tak ada sengketa, masing-masing kita kuat menguat antara satu sama lain. Seolah macam kita berada pada satu pasukan yang akan menentang anasir luar. Ni duduk dalam pun duduk berceramah macam mana? Nak lawan luar macam mana? Kita dalam duduk berselisih. Salah ni, baca. Lepas pada ni baca ni. Sehingga kan akhirat nanti apabila adalah seruan-seruan, panggilan-panggilan, bahawa kita akan dengar semua panggilan itu. Kita tak pekak. Kita dapat dengar segala seruan-seruan panggilan dalam syurga nanti.